Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah hari ini adik-adik bersama dengan Ustazah Nur Syahira pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita belajar subjek Tauhid modul 2 unit 2. Sebelum kita belajar, kita selalunya buat apa? Kita selalunya akan baca doa dulu kan sayang. Jadi sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah juga doa belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa 'amalan sholihan wa rizqan thayyiban. Amin. Alhamdulillah. Jadi adik-adik semua, sebelum Ustazah terangkan berkenaan tajuk hari ini, adik-adik nampak tak apa yang Ustazah bawa ni? So ini ada sesuatu dalam balang ini. Okey. Jadi Ustazah nak tanya soalan, berapakah gula yang berada dalam balang ni? Boleh kira satu persatu. Siapa boleh kira? Ahmad? Ahmad boleh kira berapa banyak? Ada yang katakan 30, 20, 100. Subhanallah. Awak tengok je dah boleh tahu ke berapa banyak dalam gula ni? So kalau tak berapa jelas apa yang Ustazah pegang. Jadi tengok dekat sini gambar ini. Berapa banyak gula? Semua masih macam terkial-kial tengok satu persatu kan? Jadi dekat sini adik-adik, Ustazah nak bilang ataupun beritahu, kita tak tahu berapa banyak dalam gula-gula dalam balang ni, melainkan kita keluarkan satu persatu, kita kira 1, 2, sampai besok baru Ustazah habis kira. Macam mana? 3, 4 dan seterusnya. So sebenarnya adik-adik, Ustazah pun tak tahu berapa banyak gula dalam bekas ini, dalam balang ini. Yang Ustazah tahu, Ustazah letakkan gula, dah itu sahaja. Ustazah tak sempat nak kira satu persatu. Jadi kita tahu bila kita belajar ataupun kalau nak tahu gula ni berapa, kita kena kira satu persatu. Tapi kalau kita lihat ataupun kalau kita kaitkan ataupun kalau kita lihat kembali, Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu mengira satu persatu gula ni untuk mengetahui berapa banyak jumlah, kerana Allah telah ataupun Allah mengetahui semua perkara. So itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yang mana kalau kita imbas kembali topik sebelumnya iaitu berkenaan Allah Maha Melihat. Jadi disebabkan Allah Maha Melihat, maka Allah mengetahui apa yang terjadi, termasuklah berapa banyak gula yang ada dekat dalam bekas ini. Okey adik-adik semua? Jadi apa yang berlaku adik-adik sekalian? Cuba bukakan buku teks muka surat 22 hingga 23. Boleh? Cuba minta ibu dan ayah bantu untuk carikan muka surat tersebut. Okey. Jadi topik yang kita akan belajar hari ini berkenaan Allah Maha Mengetahui ataupun Allah mengetahui adik-adik semua. Okey, sudah bersedia? Alhamdulillah. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini secara keseluruhannya? Okey, ada 3 benda yang Ustazah nak terangkan. Yang pertama, kita nak tahu maksud mengetahui. Allah mengetahui. Okey, perkataan mengetahui itu apa maksud dia? Kemudian kita nak faham ataupun kita nak tahu perbezaan. Kita belajar, kita pun tahu. Dan apa beza dengan Allah tahu? Itu yang kita nak akan pelajari pada hari ini. Dan kemudiannya adik-adik semua, ada perkara yang Allah rahsiakan. Kita belajar tinggi macam mana sekalipun tidak dapat tahu perkara tersebut. Juga nanti Ustazah akan terangkan. Okey, boleh Alhamdulillah. Jadi adik-adik,
Perkataan mengetahui ini berasal dari kata dasarnya tahu. Okey. Jadi bila seseorang tu tahu, macam mana dia nak tahu sesuatu perkara? Nah, dia ada kaitan dengan ilmu. Okey, dia kena menuntut ilmu. Contohnya seperti hari ini, adik dah tahu kita nak belajar topik Allah mengetahui. Nah, tapi adik belum tahu lagi apa yang kita nak belajar in detail. Contoh Allah mengetahui apa perkara yang Allah tahu dan sebagainya. Jadi bagaimana setelah Ustazah terangkan keseluruhan topik ni, barulah adik-adik dapat ilmu tersebut. Yang mana kemudiannya dengan ilmu tersebut, adik boleh faham topik berkenaan dengan Allah mengetahui. Jadi perkataan mengetahui adik-adik semua bermaksud ada seseorang tu perlu ada knowledge, iaitu ilmu. Kita tak boleh kita katakan, oh saya tahu tapi kita tak belajar. Huruf A. Adik tahu huruf tu A sebab adik dah belajar huruf tersebut A. Kalau sebelumnya adik tidak belajar, maka adik tak tahu pun nak sebutkan huruf tersebut sebagai huruf A. Okay. So next, berkenaan dengan bila kita dah tahu ataupun ada knowledge tersebut, we know the thing, so we must understand. So bila kita dah faham, maka barulah kita boleh practice apa yang kita tahu. Seperti contoh rukun Islam, ada berapa? Yang terkial-kial tengok atas, tengok langit tu kenapa? Rukun Islam ada 5 perkara kan? Jadi kita dah dapat ilmu dia. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Kita dah tahu ilmu dia. Jadi kalau kita faham, maka kita akan laksanakan kesemuanya tanpa kita persoalkan. Ya, adik-adik sekalian? Boleh? Jadi ini adalah definisi ataupun maksud mengetahui. Means you know the things. Okay? Right? Jadi Allah mengetahui adik-adik semua dengan ilmunya tersendiri. Kita tidak mengatakan Allah tahu dengan pergi ke sekolah. Boleh tak kita katakan, oh Allah kena pergi sekolah macam saya ni barulah Allah tahu. Nah, adik-adik di sini berbeza dengan manusia. Kalau kita tahu, maka kita nak kena pergi dalam proses pembelajaran. Kita kena belajar, baru kita tahu. Ada orang bilang kita, baru kita tahu. Itu adalah maksud ataupun Allah mengetahui dengan ilmunya tersendiri. Right? Jadi ni perkataan ni, cuba adik-adik bacakan. Ustazah letak besar-besar perkataan ni supaya adik nampak dan jelas. Apa maksud perkataan ni? Okey, sebelum Ustazah tanya maksud, cuba sebutkan. Pandai perkataan ini. Cara nak sebut dia? Terbatas. Okey. Jadi apa yang berlaku adik-adik? Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas ya. Makanya kenapa? Kerana Allah yang mengetahui semua perkara. Di sebalik tabir, di depan tabir, di sebalik, behind the walls, everything Allah knows about it. Okay. Jadi di sini perkataan terbatas bermaksud sempit. Sempit, kecil, sempit dan terhad, limited dan tidak luas. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas, tidak sempit, tidak terhad, limited, tidak terlampau kecil, tidak. Okey. Berbanding dengan pengetahuan manusia adalah terbatas, sempit, limited. Okey. Yang dulunya bila adik tahu 1 plus 1 is equal to 2. Itu je adik tahu. Tapi disebabkan adik dah belajar lebih mendalam, 10 plus 10 adik dah tahu equal to 20. Kan? Jadi di sini pengetahuan manusia, pengetahuan kita semua terbatas. Ada ruang yang very limited untuk kita ketahui. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terbatas ke tidak? Tidak terbatas. Jadi kita tahu yang maksud terbatas adalah limited, terhad, sempit. Okay, so itu adalah
maksud bagi perkataan terbatas. Boleh ya adik-adik? Okey, contoh. Seperti contoh apa Ustazah katakan terbatas ni? Saya tak faham lah Ustazah. Ustazah kasih contoh. Nampak tak dekat skrin adik-adik tu? Ni gambar apa? Ada yang katakan lampu. Banyak ni lampu. Betul lampu ni? Oh, pandai. Bintang-bintang di langit. Jadi bintang-bintang di langit ni muncul bila waktu siang, betul? Yeah, you can see the stars only at night time. Okay, jadi bila waktu malam, bintang pun kelihatan banyak dekat atas tu. Jadi adik-adik, adik tahu tak berapa bintang yang ada dekat langit tu? Adik boleh kira? 1, 2, 1000, 1 million? Ali cakap 1 million, adik Ali tahu ataupun Ali agak-agak sahaja? Dekat sini adik-adik, kita kaitkan dengan perkataan terbatas tu tadi, maka pengetahuan manusia terbatas kerana kita tak boleh kira, kita tak tahu berapa banyak bintang dekat langit tu. Kalau kita tahu, ia adalah satu perkara yang very impossible, mustahil untuk berlaku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa banyak bintang-bintang dekat langit. Sebab tu Allah tahu kedudukan sesuatu perkara dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Okey? Jadi itu adalah contoh perkataan terbatas. Manusia dia terbatas, very limited sebab kita tak tahu bintang tu berapa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah tidak terbatas. Ya adik-adik semua? Boleh? Okey, can. Next. Zaza nak pergi ke soalan. Tadi kita dah belajar tu tadi yang pertama perkataan mengetahui, yang kedua berkenaan terbatas tu tadi. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan Allah mengetahui? Allah mengetahui dengan ahsantum. Allah mengetahui dengan ilmunya tersendiri. Alhamdulillah, adik-adik faham tentang apa yang Ustazah telah terangkan sebentar tadi. Good job. Next, soalan Ustazah seterusnya. Adakah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terbatas, sayang? Apa tu terbatas tadi? Limited. Yes, well done. Okay. Jadi adakah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terbatas? Ada yang giling-giling kepala. Yes. Correct. Maksudnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut tidak terbatas. Good job. Okay. Alhamdulillah. Adik-adik semua berjaya jawab soalan Ustazah yang pertama dan yang kedua. Kita teruskan ya, boleh? Ada yang nampak restless dekat situ? Kalau restless boleh bangun, goyang-goyang sikit tangan, exercise sebab kita nak lakukan aktiviti seterusnya. Boleh? Alhamdulillah. Okay, so kita nak pergi ke perkataan bahasa Arab pula yang ini. Kita dah belajar perkataan bahasa Arab ni untuk dalam subjek bahasa Arab. Jadi Allah Khaliq, manusia, makhluk. Jadi apa maksud Khaliq? Ingat tak? Alhamdulillah. Khaliq maksudnya pencipta, creator. Dan manusia makhluk, the one that had been created. Allah ciptakan kita. Allah pencipta. Disebabkan itu adik-adik, Allah tahu semua benda. Allah ciptakan langit. Lagi apa? Matahari, good job. Moon, ada yang cakap moon, well done. Planets, good job. Okay. Semua benda Allah ciptakan, sebabkan itulah Allah tahu kedudukan semua perkara. Contohnya, berapa banyak cacing earthworm dekat bawah tanah tersebut. Can you count? No. Siapa yang ciptakan cacing tu, earthworm tu, ulat tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tahulah berapa banyak yang Allah ciptakan, berapa banyak yang hidup, berapa banyak yang dah kena pijak tu, kan?
Jadi di sini adik-adik semua, sebabkan Allah pencipta kita, Allah Khalik, manusia makhluk. Jadi Allah tahu, Allah maha mengetahui semua perkara yang di depan mata kita dan juga perkara yang kita tak boleh nampak ataupun tak boleh lihat. Okey? Boleh Alhamdulillah. Jadi Allah pencipta, dia tahu semua yang terletak di atas bumi ataupun di sebaliknya. Allah tahu kedudukan hari akhirat bila. Do we know bila hari akhirat tersebut? Kita tak tahu. Jadi siapa yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh adik-adik semua? Alhamdulillah. Okey, Ken, next kita kalau nak tahu sesuatu perkara macam tadi Ustazah cakap, kita buat apa? Ya, we have to watch ataupun kita kena belajar sesuatu barulah kita tahu. Maka bila kita nak tahu berkenaan dengan subjek tauhid ni selalunya yang adik-adik pelajar Andalus ni semua akan bangun pagi dan gerak pergi ke cawangan masing-masing, pergi ke Andalus kan untuk belajar sesuatu ilmu agama yang adik-adik for today iaitu tauhid. Alright. Jadi apa yang berlaku bila adik dah belajar, dah pergi sekolah, belajar barulah adik dapat ilmu tersebut. Tapi sekarang ni sebabkan kita dekat rumah, maka adik kena online jumpa dengan Ustazah. Nah, Ustazah explain dekat adik-adik, terangkan, jelaskan kepada adik-adik, barulah adik-adik tahu apa maksud unit 2 ni. Okay. Jadi kita kena belajar dan barulah kita dapat ilmu tersebut dan baru kita tahu ataupun faham sesuatu perkara. Tapi adik-adik, kalau kita dah dapat knowledge ataupun ilmu, kita tak faham. Nak buat apa? Ustazah ajar 1 plus 1 equal 2. Oh, I cannot understand. What should you do? Yes, good job. Okay, awak kena tanya Ustazah ataupun guru awak dekat depan tu. Ustazah, macam mana boleh 1 plus 1 equals to 2? Nanti Ustazah tunjukkan. Ni satu jari, ni satu jari. Cuba kira. 1, 2. Nah, begitu ya adik-adik. Kalau adik-adik tak faham, jangan malu-malu untuk ajukan ataupun tanyakan soalan kepada guru adik-adik. Boleh ya sayang? Okay, Ken. So next, adakah pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia sama? Ustazah dah tanya tadi soalan tersebut, sama tak? Can we say Allah's knowledge and humans' knowledge the same? Yes, it's not the same. Well done. Tak sama pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengetahuan manusia. Ya, adik-adik semua. Alhamdulillah. Okey. Terusnya, ini adalah table untuk adik-adik jelas dan lihat, maka tidak sama pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah luas. Very wide. Luas maksudnya very wide. Okay. Tetapi pengetahuan manusia terbatas, very limited. So pengetahuan Allah besar ke kecil? Yes, semua buat gini maksudnya besar. Dan ni kecil kan? So for who? Yes, untuk manusia, pengetahuan manusia terbatas. Alhamdulillah. Okay, so kita nak main aktiviti. Jadi apa yang berlaku aktiviti ni? Ada 2 kolom yang adik nampak depan mata adik ni sekarang ni. So yang kolom pertama adalah berkenaan dengan Allah mengetahui dan kolom kedua berkenaan dengan Allah dan manusia tahu. Meaning manusia tahu. Okay. Alright, so apa yang berlaku nanti Ustazah akan paparkan gambar. Adik-adik kena bahagikan sama ada dia Allah tahu sahaja ataupun gambar tersebut menunjukkan Allah dan manusia tahu. Boleh? Okey, dah bersedia? Alhamdulillah. Ini gambar apa? Yes, gambar air, air yang banyak. So it's actually gambar air hujan. Okey, air hujan ni siapa yang tahu? Is under first column or second column? Ada yang tunjuk nombor 1 ni. Okay, kita lihat jawapan dia nanti. Is it right? It falls under Allah tahu. Okay.
Aktiviti kedua ni, yang ni berkenaan dengan gambar ni. Gambar apa? Chair, kerusi. Dalam bahasa Arab apa? Kursiyun. Okay, kursiyun, kerusi. Right. So kerusi ni siapa yang tahu ataupun siapa yang buat kerusi tersebut? Well done. Ada yang kata manusia, human yang buat kerusi tersebut. Kita akan lihat jawapan dia nanti. Right? Adik-adik nampak gambar ni, warna hijau semuanya. Daun-daun, dedaunan di dalam dahan pokok ni. Siapa yang tahu berapa banyak daun yang ada dekat situ? Well done. Alhamdulillah. Ramai yang jawab Allah yang tahu kan? So, good job. Okay, so ni next gambar huruf apa ni? Ni huruf ba, betul tak? Saja je Ustazah nak uji adik-adik semua. Ni bukan huruf ba. Bukan. Ni huruf A. Well done. Okay, ni huruf A. Jadi, siapa yang kena belajar baru tahu huruf ni? Okay, is it falls on the first column or second column? Good job. Ramai yang katakan second column. Okay, so these are the answer. Ni adalah jawapan-jawapannya sayang. Right, so hujan, hanya Allah tahu berapa banyak hujan yang turun ke bumi dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa helaian daun-daunan yang ada dekat pokok yang tadi tu. Okay, manusia tidak mengetahuinya. So sebab tu pengetahuan manusia terbatas. Dia stuck dekat situ. Kita cuma tahu hujan turun, kita baca doa. Allahumma shayyiban nafi'an. Lepas tu kita tak tahu, tak sempat pun kita nak collect semua air hujan dan kita kira. Kan? Dia adalah mustahil untuk kita tahu. Jadi daun-daun dekat pokok pun kita tak tahu berapa banyak helaian daun tersebut. Kita tak boleh petik satu persatu dan kira. Sampai 10 tahun pun awak duduklah bawah pokok tu untuk kira pun tak tahu jawapan dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Well done adik-adik. Dan Allah dan manusia tahu iaitu berkenaan gambar kerusinya tadi. Right? Allah bagi kita ilmu tersebut dan manusia pun dapat ilmu tersebut dan manusia mulalah membuat ataupun melakarkan imej kerusi tersebut. Okey, dan huruf A pula, Ustazah ajar A, tapi kalau Allah tak izinkan untuk adik-adik ingat, maka sampai habisnya adik tak akan ingat tu huruf A. Tapi disebabkan Allah izinkan adik untuk ingat tu huruf A, maka alhamdulillah disebabkan adik dah belajar, dah tahu tu huruf A, adik dapat ingat. So sebab tu Allah dan manusia tahu bermaksud Allah merancang semua dulu dan manusia belajar, manusia dapat, maka itulah yang dikatakan ilmu manusia terhad ataupun terbatas. Boleh? Okay, alhamdulillah. So kita akan ke aktiviti seterusnya. Okay, banyak aktiviti Ustazah buat untuk adik-adik faham berkenaan dengan tajuk ini. Okay? So daripada aktiviti yang tadi kita faham pengetahuan manusia terbatas, dia stuck kat situ. Dia tak boleh nak push. If you push very hard, then you will become stressed. Okay? So dia akan stuck dekat situ. Kita tak tahu pun berapa banyak air hujannya tadi tu. Kan? Dan kita pun tak tahu berapa banyak helaian daun tu tadi. So itu adalah contoh pengetahuan manusia terbatas. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala luas terbentang. Okey? Penat ke? Tak. Alhamdulillah bersemangat ya semua. Okey, seterusnya adik-adik, tidak semua perkara boleh diketahui oleh kita walaupun kita belajar setinggi mana sekalipun. Adik dah graduate universiti pun, adik dah bekerja, belajar lagi, still tak tahu perkara tersebut. So that's actually perkara yang Allah rahsiakan daripada kita. Right? Tak semua perkara kita belajar, kita boleh tahu. Adik-adik tahu tak contoh dia apa? Semua ramai yang muka berkerut, apa Ustazah kata ada rahsia ni? Rahsia means secret.
perkara yang Allah rahsiakan. Kita belajar macam mana kita kuat ataupun tekun kita belajar, kita tak tahu perkara tersebut. Kerana Allah dah sembunyikan daripada pengetahuan kita. Okey. Jadi contoh berkenaan dengan ada perkara yang Allah rahsiakan ni Ustazah akan berikan sebentar lagi. Cumanya aktiviti sekarang ni, Ustazah nak adik-adik tolong Ustazah cari Ustazah punya bingo. Ustazah ada satu pet ataupun haiwan peliharaan Ustazah, namanya bingo. So ini bingo si kucing. Right? Dia dah lari Ustazah, tak tahu dia kat mana. So tengok tu, tu dia lompat, dia lari. Okay, so ini bingo. Nanti adik-adik akan ditunjukkan beberapa gambar dan adik kena cari bingo Ustazah dekat mana. Dia dah lari. Macam mana? Tolong Ustazah boleh? Okay, are you ready? Can? Alhamdulillah. Okay, gambar yang pertama dah bersedia ya? Alhamdulillah. Mana bingo Ustazah? Ada adik nampak tak mana bingo Ustazah? Mana ada yang katakan atas pokok. Ya ke atas pokok tu? Mana? Macam mana adik tahu atas pokok? Ada yang katakan no Ustazah, behind the trees. Ya, is it behind the trees? Macam mana adik nampak belakang pokok tu? Ustazah tak nampak lah. Nampak ekor dia? Can see the tail? Ya ke? Mana ekor dia? Adik-adik nampak tak ni? Pengetahuan manusia terbatas. Adik nampak? Ustazah tak nampak. Macam mana Mana bingo Ustazah? Ada yang katakan belakang pokok. Okey, kita tengok mana bingo Ustazah. Tu dia lompat. Betul lah. Adik-adik subhanallah pandai. Bingo Ustazah belakang pokok rupanya. Dia lari-lari tadi, dia sembunyi belakang pokok. Bingo Ustazah ni. Okey. Terusnya Ustazah nak ambil lah bingo Ustazah. Sebelum Ustazah ambil, bingo Ustazah hilang. Bingo Ustazah hilang lagi. Di mana bingo Mana bingo, adik-adik nampak tak? Adik bantu Ustazah. Mana bingo Ustazah? Apa dia? Dalam kotak? Ya ke dalam kotak? Mana adik nampak dalam kotak? Ustazah tak nampak pun. Behind the box? How sure are you? Ustazah nampak kaki lah. Lah, ada kaki kat situ. Apa? Ada yang katakan ada pipi kucing, nampak? Subhanallah, semuanya jadi detektif Ustazah lah untuk cari mana bingo Ustazah Alhamdulillah. Cuba kita tengok sikit, betul ke bingo tu sembunyi dekat belakang kotak Alhamdulillah. Betul lah adik-adik semua. Bingo Ustazah rupanya main belakang kotak. Banyak-banyak tempat dekat rumah Ustazah ni, dia tak nak main kat dapur ke, dekat bilik tidur ke, dia nak main dekat kotak juga. Alhamdulillah. Okey, terima kasih adik-adik semua. Ustazah dah dapat kucing Ustazah ni. Ustazah nak simpan dia lah. Kasih dia tidur dulu. Sementara Ustazah nak sambung ajar adik-adik ni semua. Boleh? Jadi adik-adik semua, ada perkara yang Allah rahsiakan daripada pengetahuan kita. Yang macam bingo ni tadi, Allah tak rahsiakan daripada pengetahuan Ustazah. Cuma Ustazah je tak nampak. Sebab mata tak nampak cari bingo. Mana bingo tak nampak. Tapi adik-adik bantu Ustazah. Disebabkan itu pengetahuan Ustazah tentang mana bingo tu tadi dia limited, dia stuck, dia terhad. Ustazah perlukan bantuan adik-adik untuk bantu Ustazah cari bingo Ustazah tu tadi. Jadi di sini adik-adik semua, aktiviti bingo ni tadi kita dah buat tu menunjukkan pengetahuan manusia very limited ataupun terbatas. Kita perlukan bantuan orang lain untuk bantu kita faham ataupun cari ataupun guide kita sesuatu perkara. Kalau tidak, selama-lamanya bingo Ustazah tu tadi hilang. Nanti sedih Ustazah nak kena
minta tolong, polis pula carikan, boleh? Okey. Jadi di sini adik-adik semua, pengetahuan ataupun perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak perkara yang Allah rahsiakan. Tapi ini dua gambar depan mata adik ni adalah contoh perkara yang Allah rahsiakan daripada pengetahuan manusia. Right? Kalau kita lihat yang warna biru tu, tu adalah apa? Gambar apa? Menunjukkan gambar apa? Swimming pool. Mungkin swimming pool tapi dia lagi besar pada swimming pool. Pandai, adalah gambar air laut yang mana kuantiti ataupun jumlah air dalam laut tu kita tak tahu. Allah rahsiakan daripada pengetahuan kita. Kalau adik pergi ambil bekas ataupun baldi, adik nak measure ataupun ukur sekalipun, tidak boleh dilakukan. Ia mustahil kerana air laut luas dan banyak sekali. Betul? Nah, di sini adik-adik semua, adik kena faham perkara yang Allah rahsiakan ni semua, kita belajar ataupun kita kaji, ia tidak dapat dijawab ataupun ia tidak dapat kita ketahui kerana itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya berlainan kalau ada air dalam cawan ni. Kalau ada air dalam cawan Ustazah minum ni, maka Ustazah tahu this is 1.5 liter. So Ustazah cuma tahu, oh okey, so dalam bekas ni ada 1.5 liter. So selain daripada tu, Ustazah tak tahu, dah tak boleh nak measure. Right? So itu adalah perkara yang Allah rahsiakan. Adik-adik pindah penglihatan adik-adik kepada gambar seterusnya. Gambar kedua tu menunjukkan apa? Gambar apa? Poor. Oh, kenapa poor? Oh, sebab dia sakit. Yes, okay. Menunjukkan gambar anak yang kecil dia sakit. Dia pakai termometer dan dia hug dia punya teddy. Ataupun rabbit lah tu, rabbit. Jadi menunjukkan yang dia ni sihat ke sakit? Yes, dia sakit. Jadi adik tahu tak bila adik akan sakit? Tak tahu kan? Itu adalah contoh perkara yang Allah rahsiakan daripada pengetahuan kita. Sakit berkenaan dengan bila akan seseorang itu mati ataupun meninggal dunia, bila akan hujan. Adik tahu tak hari ni akan hujan pada waktu bila? Pagi ke, petang ke, malam ke? Yes, kita tak tahu. Jadi ini semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, manusia tak tahu bila seseorang tu akan sakit. Jadi kita kena jaga diri kita. Kita kena sentiasa dalam keadaan bersih dan kita kena sentiasa makan makanan yang sihat. Barulah badan sihat dan adik jadi kuat dan cerdas. Okay, tetapi kalau bila seseorang tu sakit juga, maka ia adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tentukan. So kita nak katakan sesuatu, alah kenapa Allah kasih kita sakit? Tak boleh ya adik-adik. Kita kena sentiasa istighfar. Macam mana istighfar? Astaghfirullahalazim. Supaya kita perbaiki diri kita dan kita ingat kembali kepada keesaan ataupun Allah mengetahui semua perkara yang mana Allah kasih kita sakit. Kita tak tahu pun kita sakit. Maka kita berusaha untuk pergi ke doktor, makan ubat. Jangan skip ya makan ubat. Boleh ya adik-adik semua? Alhamdulillah. Jadi ada banyak adik-adik perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan daripada pengetahuan manusia. Dia sangat banyak yang mana contoh hari kiamat, the end of the world. Do you know when it will happen? Kita pun tidak tahu bila ianya akan berlaku ya adik-adik semua. Jadi apa yang berlaku semuanya Allah rahsiakan daripada kita. Supaya kita ni sentiasa ingin hendak lakukan perkara yang baik setiap hari. Kita tak fikir je bila akan sakit, bila akan sakit. Okay, kalau kita tahu bila kita sakit, kita dah prepare awal-awal kita akan rasa risau. Okay. So ada manfaat ataupun
benefit why Allah rahsiakan perkara-perkara tersebut daripada pengetahuan kita. Okey. So ini adalah contoh salah satu ataupun dua ataupun tiga contoh berkenaan dengan perkara dengan Allah rahsiakan. Boleh? Alhamdulillah. Right, so kita telah keseluruhannya belajar berkenaan dengan tajuk Allah mengetahui. Jadi apakah manfaat ataupun hikmah yang kita akan dapat memahami daripada topik ini ialah supaya kita berhati-hati akan apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, Ustazah tak tahu apa yang bila Ustazah tengah ajar adik one to one ni dekat depan laptop ni adik buat apa kat rumah. Ustazah tak tahu, wallahualam. Allah yang mengetahuinya. Sama ada adik dah mandi ke, belum mandi ke, dah gosok gigi ke, tak gosok gigi ke, pakai baju lawa ke, ataupun tidak ke. Ustazah tak tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Jadi sama juga perkataan-perkataan ataupun tuturan kita. Ustazah tak tahu apa yang ada dalam hati adik ni. Ustazah tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Jadi disebabkan itu adik-adik kena sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati sebab Allah tahu setiap bergerak-geri adik-adik semua. Apa yang adik buat dekat rumah. Okay, dah main-mainan, adik campak mainan tu, biarkan Umi ataupun Abi yang kemas, ataupun adik kumpul balik mainan, susun rapi-rapi. Ianya memudahkan tugas ibu dan ayah di rumah. Jadi Allah mengetahui semua perkara, maka adik-adik kena hati-hati dalam melakukan setiap perkara. Boleh ya adik-adik semua? Alhamdulillah. So hari ni kita dah selesai mempelajari tajuk berkenaan dengan Allah mengetahui bagi subjek Tauhid modul 2 unit 2. So sekarang ni nak test ataupun nak uji kefahaman adik-adik. Adik-adik bolehlah laksanakan tugasan di buku kerja muka surat 20 hingga 22. Okey, kan? Alhamdulillah. So, telah selesai pengajaran kita pada hari ini. InsyaAllah adik-adik akan tiap-tiap minggu, hari Sabtu, adik-adik perlu hadiri kelas secara live. Okey, boleh? InsyaAllah kita akan berjumpa lagi jika ada kesempatan. Okay, so before kita end class, kita nak baca Tasbih Kafarah dan Surah Al-Asr sama-sama boleh? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.